Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan masuk kepada bab yang kelima, iaitu energy storage element. Di mana dalam energy storage element ni kita akan bincangkan dua elemen pasif, iaitu kapasitor dan induktor. Tapi part 1 ni kita akan bincangkan hanya bahagian kapasitor sahaja. Dalam passive element kita ada tiga elemen utama, iaitu perintang, resistor, kedua adalah pemuat, kapasitor, dan tiga adalah peraruh, induktor. Jadi setiap fungsi ketiga-tiga passive element ni berbeza. Dalam perintang, dia akan hanya menggunakan tenaga, dan tenaga itu tidak disimpan dan hanya dilepaskan dalam bentuk haba. Di mana dalam kapasitor ataupun induktor ada sedikit tenaga yang disimpan dan kita boleh capai semula untuk kegunaan masa akan datang, dengan syarat pada ketika itu ada punca bekalan. Kalau tidak ada punca bekalan, tenaga yang boleh digunakan semula agak terhad, iaitu pada yang kita boleh capai adalah pada masa yang agak singkat. Inilah binaan kita punya kapasitor, di mana ada dua bahagian, iaitu bahagian yang kita panggil sebagai pengalih, ni metal plate ni. Yang pertama adalah metal plate yang terdiri daripada kita punya pengalih, konduktor, dan juga bahagian dielectric. Dielectric ni adalah medium yang memisahkan antara plate pertama di sini, plate A dengan plate B, di mana plate A dan plate B ni akan diletak secara selari. Dan kalau kita tengok passive element, tenaga yang disimpan adalah bentuk medan elektrik. Dan medan elektrik akan tersimpan di sinilah antara dua plate dan juga dielectric. Dielectric ni adalah substrate yang membenarkan arus ataupun voltan melaluinya. Dan kalau kita tengok kepada bahagian konduktor ni, metal plate ni terdiri daripada konduktor. Boleh terdiri daripada biasanya lah aluminium foil, keranjang aluminium. Dan dielectric biasanya adalah medium yang membenarkan cas elektrik ataupun medan elektrik lalu. Sebagai contoh, udara, ni udara, air, seramik, kertas dan juga mica. Dan ada juga dielectric yang lain, seperti tantalum dan yang lain, ada juga. Tapi inilah binaan asas pembentukan kita punya kapasitor. Dan ini antara satu plate ke satu plate ni kita panggil terminal. Ni terminal 1 dan ini terminal 2, yang menjadikan kita punya kaki komponen. Jadi kalau kita lihat kepada komponen kapasitor tu sendiri, ada label negatif, satu kaki, dua kaki. Dua kaki ni adalah kaki yang inilah antara metal plate tadi. Inilah satu kapasitor yang disambungkan kepada punca bekalan. Jadi sekiranya satu punca voltan disambungkan kepada kapasitor, jadi cas positif akan tersimpan kepada satu plate. Jadi yang tersambung kepada terminal positif di punca
punca voltan akan menyimpan cas positif pada plate yang pertama, dan cas negatif akan disimpan pada plate yang kedua. Ini bergantung kepada kita punya polariti lah. Ada juga kapasitor yang ada polariti, ada yang ada plus, ada minus, ada dia punya labelan. Ada juga kapasitor yang tak ada label. Jadi dia boleh, mana-mana plate boleh jadi plate positif, mana-mana plate boleh jadi plate negatif. Dan kalau kita lihat bahawa kedua-dua plate ni adalah daripada bahan pengalih, daripada konduktor, dan biasanya adalah dibina oleh material aluminium. Kenapa aluminium? Kerana aluminium tu murah, dan kapasitor biasanya kita akan gunakan habis lah. Kita akan guna sampai rosak, dan komponen kita punya konduktor ni boleh juga terdiri daripada bahan-bahan yang lain, boleh, tetapi dia akan menambahkan kos. Jadi apa yang tersimpan di sini, jadi kita ada plate ni, plate pertama, plate kedua. Plate pertama akan simpan cas positif, plate kedua akan simpan cas negatif. Dan kalau kita lihat kepada plate daripada sisi yang lain, ini plate positif, yang inilah plate negatif. Dan di sinilah ada positif dan negatif. Di tengah-tengah ni kita panggil sebagai dielectric. Di mana dielectric itu akan membenarkan kita punya tenaga disimpan. Berapa banyak tenaga yang disimpan, berapa efektif tenaga yang disimpan, bergantung pada kita punya material. Jadi kalau kita tengok kepada sambungan yang ini, sinilah positif, inilah negatif, punca voltan. Dan kalau punca voltan DC, kalau kita tengok di tengah-tengah ni tidak ada sambungan. Itu kalau kita sambungkan dalam bentuk DC, dia bertindak sebagai satu litar terbuka. Dan di tengah-tengah ni adalah dielectric. Okey, dan dengan membekalkan tenaga kepada dua plate yang berasingan, dia akan disebut sebagai menyimpan cas elektrik. Jadi kalau kita lihat kepada fungsi kapasitor, apa yang disimpan adalah voltan. Dan kalau kita lihat kepada tenaga yang disimpan, tenaga dalam kapasitor dan induktor disimpan dalam bentuk medan elektrik. Tapi penterjemahan antara kapasitor dan induktor tu agak berbeza. Jadi kalau kita tengok kepada kapasitor, jumlah tenaga yang disimpan ataupun jumlah cas yang disimpan dalam kapasitor yang diwakilkan oleh Q adalah berkadar terus dengan jumlah voltan yang dibekalkan. Jadi kalau kita lihat yang ni, Q berkadar terus dengan jumlah voltan. Jadi kalau jumlah voltan besar, cas yang disimpan pun akan besar. Dan C ini dipanggil sebagai capacitance dalam induktor. Dan capacitance adalah nisbah antara cas pada satu plate kapasitor terhadap beza upaya voltan antara dua plate. Biasanya capacitance ni untuk kapasitor akan diukur dalam unit farad. Okay, merujuk pada slide yang sebelum tadi, kita dapati bahawa nilai cas pada kapasitor
adalah berkadar terus dengan voltan yang dibekalkan. Jadi kalau voltan tinggi, nilai cas yang dia berupaya simpan juga akan tinggi. Tetapi ini tidak mempengaruhi nilai capacitance. Tidak. Jadi kalau voltan tinggi, capacitance tak semestinya tinggi. Nilai capacitance pada kapasitor ini bergantung kepada size, iaitu sebagai dia punya physical dimension. Jadi kalau size tinggi, nilai capacitance juga akan tinggi. Jadi kalau lihat kepada size kapasitor itu sendiri, kalau kapasitor itu kecil, nilai capacitance dia biasanya kecil. Kalau kapasitor yang besar, nilai dia akan besar. Kerana apa? Kerana dalam formula yang diberikan di bawah ni, nilai capacitance bergantung pada permittivity E dan juga luas kawasan pada plate dan juga jarak antara kedua-dua plate tersebut. Ni kita akan bincangkan pada slide yang seterusnya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan permittivity? Permittivity ni adalah keupayaan, ability of substance. Keupayaan substance tu sendiri biasanya kita punya dielectric. Untuk menyimpan tenaga. Jadi dielectric kita berbeza-beza, bergantung kepada apa yang kita applykan dan apa yang kita buat pada kita punya kapasitor tersebut. Jadi 3 faktor yang menentukan nilai capacitance. Satu adalah surface area, ataupun kita punya A tadi. Jadi kalau area tinggi, capacitance akan tinggi. Jadi kalau kita tengok pada formula asal, C bahagi D. Jadi kalau jarak D ni, kalau jarak itu kecil, capacitance akan kecil. Jadi kalau jarak antara plate tu rapat, capacitance tu akan jadi lebih besar. Jadi yang ini permittivity pada material. Jadi kebolehupayaan kita punya substrate atau kita punya substance untuk menyimpan tenaga, itu kita panggil sebagai permittivity. Ada banyak jenis lah. Kat sini ada elektrolitik, ada udara, okay? Ada benda-benda yang lain. Jadi kalau permittivity tinggi, capacitance akan tinggi. Kalau yang ni, kalau jarak lagi kecil, capacitance akan tinggi. Yang ni kalau kawasan plate besar, capacitance juga akan meningkat. Jadi kalau kita punya persamaan asal, iaitu Q adalah berkadar terus dengan V. Q adalah nilai capacitance kali dengan V, di mana nilai Q cas akan meningkat sekiranya voltan yang dibekalkan juga tinggi. Jadi daripada persamaan arus pada kapasitor, arus adalah kadar cas pada sesuatu masa. Kadar cas yang lalu pada kita punya kapasitor adalah yang dipanggil sebagai arus. Jadi Q sama dengan C kali V, oleh kerana I sama dengan dQ over dt. Jadi kita buat dQ over dt sama dengan C, sebab nilai C itu adalah tetap kadar voltan juga terhadap masa. Dan dQ dt adalah nilai arus. Jadi kita akan dapat I sama dengan C dV over dt, iaitu nilai arus yang melalui satu kapasitor bergantung pada kadar voltan yang dibekalkan
bergantung kepada masa. Jadi kalau kita lihat, kalau kadar voltan ni meningkat, nilai arus pun meningkat, dan nilai capacitance bergantung pada kecerunan antara, dia akan jadi linear. Jadi kalau kadar voltan terhadap masa yang dibekalkan terhadap masa meningkat, kadar arus juga akan meningkat. Jadi ini daripada persamaan asal, I sama dengan C dV bagi dt. Jadi kalau kita integratekan semula, I sama dengan C dV bagi dt. Jadi kalau kita integratekan kedua-dua belah, jadi kita akan dapat ni dt ini dah jadi benda lain. Ini dah jadi I, kita integratekan dt. Dan kalau kita cancelkan ni, jadi I dt sama dengan C dV. Di mana C dV, kita akan dapat C dan juga V. Ini adalah I dt. Ini daripada persamaan ini, kita akan dapat satu persamaan baru, iaitu Vt adalah 1/c daripada masa asal, initial condition, asal negative infinity, sampailah masa yang kita tentukan kemudian, iaitu yang ini kita integratekan dengan arus T terhadap nilai masa. Di mana kalau kita lihat di sini, nilai infinity minus infinity juga adalah nilai T pada masa awal, masa kosong. Di mana Vt kosong adalah charge awal yang kita panggil initial charge, terhadap nilai kapasitan itu sendiri. Jadi secara umum, kita punya persamaan untuk voltan yang melintasi satu kapasitor adalah Vt 1/c dari masa T sama 0 sampailah T yang kita akan tentukan terhadap satu nilai masa T pada arus dan juga nilai awal. Ini kita panggil sebagai initial value, iaitu nilai voltan. Okay, untuk elemen seperti perintang, biasanya kita namakan instantaneous power tu adalah power dissipation. Iaitu kuasa yang dilesapkan. Ini untuk perintang R. Tapi untuk kapasitor kita panggil lain, instantaneous power delivered, power yang dibekalkan ataupun kuasa yang dibekalkan. Persamaan masih sama, P sama dengan IB, arus kali dengan voltan. Jadi untuk nilai kuasa yang dibekalkan adalah P sama dengan V kali dengan I. Jadi kalau kita lihat, V adalah V sini, V adalah nilai V, di mana I adalah C dV over dt, di mana I adalah C dV dt. Ini kita telah bincangkan tadi pada slide yang sebelumnya. Jadi tenaga yang disimpan adalah hasil daripada integrasi
kuasa yang dibekalkan tadi, iaitu kita integratekan kuasa yang kita bekalkan terhadap masa. Jadi kalau kita integratekan kuasa yang kita bekalkan terhadap masa, masa yang kita akan ukur adalah satu masa nilai awal, dan T adalah masa yang kita tetapkan lah, nilai yang kita tentukan. Mungkin nak 1 saat, mungkin 2 saat, mungkin 5 minit. Okey. Jadi P, T adalah C, V, dV. Jadi kalau kita tengok kepada persamaan yang ini, jadi kalau kita ambil balik integration dt ialah C, V, dV bagi dt, kita integratekan dengan benda yang sama di sini, ini dan ini, integrasikan dengan dt. dt dan dt boleh cancel, jadi P dt adalah CV dV. Kita dapat yang ni lah, C nilai C nilai V kemudian dV. C kita keluarkan daripada integrasi pasal nilai C nilai constant, pemalak. Dan hasil daripada integrasi kita dapatlah 1/2 CV kuasa 2 dari masa kosong, dari masa awal sampailah masa yang kita tentukan lah, masa T. Okey, daripada persamaan itu kita lihat bahawa tenaga yang disimpan adalah 1/2 CV kuasa 2 ataupun sama dengan Q kuasa 2 bagikan dengan 2C. Okay, jika kita lihat kepada properties kapasitor, yang kita tengok dulu apa yang berlaku sekiranya voltan tu adalah voltan DC. Voltan DC asal dia kosong lah. So dia naik, kemudian dia akan mala pada satu ketika. Dan juga voltan AC, di mana AC ni dia akan ada turun dan naik, ada perubahan voltan terhadap masa. Nilai T, nilai voltan, dan juga nilai voltan. Yang ini adalah graf kedua, adalah graf voltan AC. Jadi daripada properties yang pertama, kalau kita tengok pada properties yang pertama, sekiranya voltan yang melalui satu kapasitor itu tidak berubah terhadap masa. Jadi voltan ni kalau kita tengok AC, dia berubah. Ada masa kosong, ada masa satu, ada masa kosong balik, ada masa di sinilah. Dia akan sentiasa berubah. Jadi dalam keadaan ini, kapasitor ini sentiasa akan dicaskan. Kalau dalam DC, di sini DC. Kalau di sini, kalau kita tengok bahagian ni bahagian A, ni bahagian B. Di mana bahagian B, setiap semasa antara katalah T1 sampailah Tn, nilai voltan ni tidak berubah, tidak berubah mengikut masa, iaitu dia mala sahaja. Masa kawasan di sini, kapasitor ini tidak akan dicas. Okey, tidak akan dicaskan. Jadi oleh sebab itu, kapasitor akan bertindak sebagai satu litar terbuka dalam litar DC. Sekiranya satu bateri disambungkan melintasi satu kapasitor, sama macam tadi, macam konsep yang asal tadi, inilah plus, inilah minus, kita sambungkan terhadap satu punca bekalan, plus minus, kapasitor akan tercas. Kenapa? Pada kawasan A di sini, sebelum dia sampai voltan mala, dia ada satu daripada 1.0 sampai 1 keadaan stabil, di mana kawasan sini kapasitor ni akan dicaskan.
Jadi kapasitor akan tercas pada kawasan A ni saja, di mana ada perubahan voltan pada sesuatu ketika. Lepas voltan tu sudah sampai kawasan mala ni, kawasan DC, dia tidak lagi dicaskan. Dan kalau kita tengok pada properti kedua, voltan dalam dalam kapasitor mestilah berterusan, continuous. Bermaksud, apa yang maksud continuous? Kalau di sini kita ada perubahan voltan, dia akan tidak secara mendadak. Dia adalah naik sikit-sikit, turun. Ataupun kalau kita tengok pada punca bekalan voltan, dia ada turun dan ada naik. Ini kita bagi continuous. Dan kalau pada kawasan ini kita panggil tidak continuous kerana apa? Nilai ini adalah kosong. Nilai ada satu nilai, contohnya 5 volt. Satu nilai, kemudian dia akan turun balik. Dia ada dua nilai saja, nilai kosong dan nilai 5. Di mana nilai di sini continuous ni, dia ada nilai mungkin ni 1, inilah 1.2 dan nilai 2.4 contoh saja. Jadi ada perubahan nilai voltan mengikut masa. Di mana dalam kapasitor tidak ada boleh voltan yang berubah secara mendadak. Macam ni voltan yang berubah mendadak daripada 0 pada 5, dari 5 pada 0 ni tidak akan mengakibatkan kita punya kapasitor tu tercas. Kerana apa? Kerana voltan dalam kapasitor perlu ada kita panggil berubah. Secara idealnya kapasitor ni tidak akan membebaskan tenaga. Tenaga yang dibebaskan dalam bentuk, tadilah saya dah ceritakan, dalam bentuk haba. Tidak akan dibebaskan dalam bentuk haba. Jadi ia akan mengambil kuasa daripada litar untuk menyimpan dia punya electric field, iaitu dia punya energi tadi. Apa yang tenaga yang disimpan, dia simpan dalam bentuk electric field. Kemudian dia akan kembalikan semula kepada litar sekiranya diperlukan. Tetapi kalau dalam litar sebenar, kalau kita ada capacitance sini, dia sebenarnya ada nilai resistance sedikit. Itu kita panggil sebagai leakage resistance. Dan leakage resistance biasanya lebih besar daripada, maksudnya nilai leakage resistance ni lebih besar daripada 100 mega ohm. Ia tu agak besar lah. Dan dia boleh dianggap sebagai satu litar terbuka. Kita akan lihat contoh pertama, iaitu di mana contoh pertama ni kita nak mencari cas pada 3 picofarad kapasitor jika terdapat 20 volt yang dibekalkan melaluinya. Jadi kalau kita lihat pada 3 pico ni adalah bermaksud 3 kali 10 kuasa tolak 12 farad. Dan daripada persamaan asal adalah Q, cas adalah nilai capacitance dikalikan dengan nilai voltan. Kalau kita lihat kepada persamaan yang asal, Q sama dengan C kali V. C adalah 3 pico, V adalah 20 volt. Jadi kita akan dapat lebih kurang 6 kali 10 kuasa 11 coulomb, ataupun 60 pico coulomb. Jadi berapakah tenaga yang tersimpan pada kapasitor tersebut? Jika kita tengok pada persamaan, W sama dengan 1/2 CV kuasa 2.
32, C adalah 3 piko, V adalah 20 kuasa 2. Jadi kita dapat lebih kurang 6 kali 10 tolak 10 joule ataupun 0.6 kali 10 tolak 9 dapatlah 0.6 nano joule. Kita lihat pada contoh kedua, di mana apa yang kita nak cari adalah voltan. Kita diberikan bahawa kita punya nilai kapasitor adalah 4.7 mikro. Ini bermaksud 4.7 kali 10 tolak 6 farad. Dan cas pada satu plate adalah 0.2 milikulum, iaitu 0.12 kali 10 tolak 3 kulum. Oleh sebab kita ada dua plate, adakah perlu 0.12 kali 2? Tak perlu pasal dalam satu plate dia akan berpindah dia punya tenaga dia. Jadi kita akan ambil cas pada satu plate sahaja. Okay, diberikan persamaan asal adalah Q sama dengan capacitance kali nilai B. Jadi B adalah Q dibahagikan dengan C. Jadi nilai voltan dan nilai Q cas bahagikan dengan nilai C, capacitance. Q yang kita dapat sini adalah 0.12 mili dibahagikan dengan kita punya capacitance adalah 4.7 mikro. Kita akan dapat cas yang melintasi dua plate adalah 26.67 volt. Kenapa tak perlu kali 2? Pasal daripada satu plate positif dia akan pindah pada plate negatif. Okey, berapakah tenaga yang disimpan? Kita gunakan persamaan W sama dengan 1/2 CB kuasa 2. Tapi oleh sebab kita ada nilai C di sini dan nilai Q di 1/2 CB kuasa 2 ni bersamaan dengan Q kuasa 2/2 C. Jadi nilai Q adalah 0.12 mili kuasa 2 dibahagikan dengan 2 kali dengan 4.7 mikro. Jadi kita akan dapat 1.6 kali 10 tolak 3 joule, iaitu 1.6 mili joule. Kita tengok contoh ketiga, iaitu kalau diberikan satu persamaan voltan, iaitu VT adalah 10 cos 6000 T volt, dan disambungkan kepada satu nilai kapasitor 5 mikro, dan kita kena kira berapakah arus yang melaluinya. Jadi kita akan tengok kepada konsep differential dahulu. Okey, sekiranya satu persamaan d over dt cos A cos omega t. Okey, sebab A ni adalah constant, jadi dia tak termasuklah.
Jadi inilah dia akan jadi sebagai A d over dt cos omega t, di mana ini akan dapat A cos omega t, dia akan jadi minus sin omega t. Okey, jadi minus sin omega t. Inilah untuk yang pertama. Yang untuk kedua, kita akan juga differentiate nilai omega t. Jadi d per dt omega t, kita akan dapat nilai omega. Okey, jadi ini adalah untuk cos, yang sin ni adalah untuk kita punya cos yang ni, dan yang untuk omega t lah omega. Hasil akhir kita akan dapat lebih kurang A omega minus sin omega t. Okay, jadi diberikan satu persamaan yang ini. Jadi nilai IT adalah C dV T over dt. Jadi kalau kita tengok kepada nilai ni, nilai C adalah 5 mikro, d over dt adalah d per dt, vt adalah 10 cos 6000 t. Di mana kalau kita lihat tadi, okey, kalau kita punya constant, jadi adalah 5 mikro kali dengan 6. Okey, 10 ni kita punya constant. Minta maaf ya, tadi bukannya 6, ini tu adalah 10. Nilai ni adalah nilai 10. Lima kali 10. Jadi cos kita translate jadi minus sin 6000 t. Dan kalau kita tengok kepada nilai 6000 t, kalau kita differentiate pula, kalau 6000 t yang di sini, kalau kita buat d over dt 6000 t, kita akan dapat nilai 6000. Ini kali dengan 6000 lah. Jadi hasil akhir kita akan dapat lebih kurang minus 0.3 sin 6000 t dalam ampere. Contoh keempat, kita nak mencari voltan kalau diberikan nilai arus. Jadi nilai arus yang diberikan di sini adalah IT adalah 6E minus 3000 T dalam miliampere. Kita akan review balik differential. Sekiranya diberikan satu persamaan eksponen E A T dt, kalau kita integratekan, ini akan dapat sebagai 1 per A E A T. Jadi kita tengok kepada kita punya persamaan ini. Jadi IT adalah 6 eksponen minus 3000 T dalam miliampere. Nilai voltan, voltan adalah satu per C
kita integratekan daripada kosong sampai nilai T, IT dt. Okay, dalam contoh ni IT kita adalah nilai di atas tadi Jadi 1/C adalah 1/2 mikro. Kita integratekan daripada kosong kepada nilai T 6 eksponen minus 3000 T dt, tetapi nilai ni adalah dalam miliampere. Jadi kalau kita tengok pada konsep kita yang asal tadi, constant tetap constant 6/2 mikro. Okay, jadi kalau kita tengok nilai ni lah minus 3000 dikali dengan 1/-3000 nilai E 3000 T antara kosong sampailah nilai T, dan nilai ni adalah dalam miliampere. Jadi kalau kita buat pengakhiran di sini, jadi kita akan dapat lebih kurang minus 1000 miliampere. Bila yang kita buat perbandingan tadi adalah 3000 T daripada masa kosong sampailah masa T. Jadi 1000 mAh lebih kurang 1 lah. Jadi kita akan dapat lebih kurang minus E minus 3000 T daripada kosong sampailah T. Jadi kita akan dapat lebih kurang E minus 3000 T ditolak dengan E kosong. E kosong adalah 1 lah. Di hasil lahir adalah 1 tolak E minus 3000 T dalam nilai volt. Jadi kita akan tengok kepada teori nilai kapasitans setara kalau disambung secara sesiri ataupun sambung secara selari. Jadi kalau kita lihat kepada nilai kapasitans, okey, kalau disambungkan selari, okey, disambungkan selari di sini, jadi nilai equivalent CEQ adalah jumlah nilai kapasitans dalam kedudukan selari. Jadi kalau kita tengok dia adalah nilai tambah setiap nilai individu kapasitans tersebut. Kenapa dia berbeza dengan perintang? Jadi kalau kita tengok XR, nilai inductance untuk R adalah R lah. Kalau XC adalah 1/J omega C. Okey. Jadi kalau kita tengok nilai R dengan nilai C ni dia reciprocal, dia adalah inverse ataupun dia adalah dia punya songsangan dia. Jadi oleh sebab tu nilai parallel pada capacitance dia akan ditambahkan terus. Tapi kalau nilai perintah dalam kedudukan selari dia akan buat nilai, kita akan invertkan dahululah. Jadi kalau dalam keadaan selari kita akan tambah sajalah C1 tambah C2 sama tambah C3 sampailah Cn. Kerana apa? Kerana voltan tu sama. Jadi kita tengok bagaimana nilai kapasitan dalam kedudukan bersiri. Apa yang disebut pada slide sebelum ni, oleh kerana dia nilai ataupun sifat kapasitan ni tak sama dengan sifat resistance. Jadi kalau untuk nilai kapasitor sesiri,
Jadi kita kena tambah dalam bentuk sosangan dia. Jadi nilai setara kapasitans pada kedudukan siri adalah nilai tambah ataupun jumlah nilai sosangan setiap kapasitor tersebut. Jadi kalau 1/C equivalent adalah nilai tambah setiap sosangan tersebut lah, daripada C1 sampailah C1 sampailah Cn. Jadi ini adalah kalau kita bandingkan nilai macam ni adalah untuk nilai rintangan selari. Okay, tetapi kalau untuk kapasitor dia adalah rintangan sesiri. Jadi kita tengok contoh. Okay, dalam contoh yang ni kita gunakan kita punya konsep sesiri dan selari bagi melihat ataupun mencari nilai kapasitans setara. Jadi kalau kita lihat pada contoh ini, 3 dan 6 ni akan 3 ni dan 6 adalah disambung secara sesiri. 3 dan 6, 4 sambung secara selari. Jadi 2 gabungan ini dan 3 sambung secara sesiri. Jadi kita akan selesaikan satu persatu. Jadi kita nak tengok satu area dahulu. Kita akan tengok area di sini 3 dan 6. 3 dan 6. Okey. Oleh kerana 3 dan 6 ni adalah disambung secara sesiri, jadi nilai setara dia, saya namakan dia sebagai C1 C1. Setara dia adalah 1/3 tambah 1/6. Okey, sebab ni adalah 1/1. Jadi kita akan invertkan balik. Kita akan dapat lebih kurang 2 farad. Okay, ataupun macam ni, persamaan asal begini 1/1 sama dengan 1/3 tambah 1/6. Konsep yang asal lah. Jadi yang kalau C1 kita dah songsangkan balik 1/3 tambah 1/6. Jadi kita akan dapat lebih kurang 2 farad. Jadi daripada sini kita buat begini jadi kita akan dapat 2 farad di sini, 2 farad, dan dia akan disambungkan dengan 4 farad. 4 farad yang di mana? 4 farad yang di bawah ni lah. Yang di bawah sini lah kita akan dapat 4 farad. Jadi 2 dan 4 kalau sambung secara selari, kita akan tambah sajalah. 2 tambah 4, kita akan dapat lebih kurang 6 farad. Jadi litar terakhir adalah litar beginilah, 2 farad, 6 farad, 3 farad. Okey, dan kita nak tengok berapakah nilai sinilah litar kita punya kapasitans setara. Jadi oleh kerana setiap nilai 2 farad, 6 farad, 3 farad disambung secara sesiri, jadi nilai C equivalent adalah sosangan tadi 1/2 tambah 1/6 tambah 1/3. Kita songsangkan balik, kita akan dapat nilai 1 farad. Inilah merujuk persamaan atas ni tadi yang atas yang ni lah. Yang atas ni sama sahaja. Dari sini kita akan tengok satu contoh lain, okey, di mana nilai kesemua ni dalam microfarad. Okey, microfarad. Nanti nilai akhir kita tambah je lah microfarad. Okey, yang ni lebih kompleks lah pasal dia ada banyak kedudukan, banyak nilai kapasitan, dan kita nak cari dia punya nilai. Jadi kita lihat kepada susunan dahulu.
Jadi kalau kita lihat di sini 80 dan 40 sambung secara selari. Adalah diingat bahawa ni adalah kita punya kapasitor, jadi dia punya kalau sambung secara selari dia akan tambah sajalah, akan tambah secara terus tanpa disongsangkan. Jadi untuk yang di sini 80 dan 40, 80 dan juga 40, apakah nilai setara dia? Jadi kita namakan sebagai C1. Contoh saja, C1 adalah 80 dan juga 40. Jadi kita akan dapat 120. Okey, yang di sini 20 dan 10 dinamakan sebagai C2. 20 ditambah dengan 10 dapatlah 30. Okey. Jadi kalau kita lihat kembali bahawa susunan ini 20 dan 10 ni, okey, dia adalah selari dengan 30. Jadi kalau kita kembangkan ni sedikit, ni adalah 1/30. Maaf, ni adalah 30 farad. Ni adalah nilai C2 yang kita dah buat tadi lah. C2. Mana nilai 30? Nilai 30 tu adalah nilai yang ini. Nilai 30 tu adalah nilai ini, nilai 30 yang ini lah. Nilai 30, nilai C2 adalah nilai yang kita kira tadi 30. Jadi kita akan dapatkan dia punya nilai kapasitans setara, iaitu C2 juga adalah 30. Jadi nilai C3 30 tambah 30 dapatlah 60. Okay, jadi kita akan lukis semula. Jadi kita akan lukis semula nilai C1, C3, dan kita akan kira nilai yang lain. Jadi kita akan lukis semula. Kita yang kita dah dapatkan nilai setara tadi. Ini nilai asal tadi masih tidak berubah, iaitu 12. Kemudian ini bersama 12 lagi. Di mana kita nak mencari yang inilah C equivalent. Jadi nilai pertama yang kita dah kira tadi ini adalah 120. Nilai di tengah-tengah ni adalah 50. Nilai yang kedua yang kita dah kira ni adalah 60. Dan nilai akhir ni adalah 60. Jadi nilai yang baru tadi adalah nilai inilah. Nilai yang kita baru dapat tadi adalah nilai yang ini, 120, dan juga nilai 60. Di mana nilai-nilai yang lain ni masih nilai asal. Jadi kita tengok dahulu kedudukan ni. Kita tengok yang paling mudah 60 dan 60 di sini. 60 dan 60 di sini dia disambung secara sesiri. Jadi kita namakan dia sebagai C4. Okey. Kita namakan dia sebagai C4 adalah sambung secara sesiri, adalah reciprocal 1/60 tambah 1/60. Kemudian kita invertkan balik, kita akan dapat lebih kurang 30 lah. Dan kalau kita buat balik yang ni, 30 yang ni, jadi nilai 50 yang melintang sini, nilai 50, dia akan disambungkan dengan nilai 30 sini yang kita baru kira tadi.
Jadi 50 dan 30 disambung secara selari. Okey. Jadi ni kita namakan sebagai C5, iaitu 50 tambah dengan 30. Kita akan dapat lebih kurang 80 farad. Jadi apa yang tinggal? Jadi apa yang tinggal nanti adalah nilai 12, 120 dan juga nilai 80. Jadi kita akan terjemahkan ini semula kepada nilai yang baru. Ini nilai 12, ini nilai 12, kan? Itu bukan nilai 12 ni, itu kita di sini. Nilai itu nilai 12. Okey, nilai 120. 120 dan juga nilai yang terbaru tadi, iaitu nilai 80. Yang terbaru tadi adalah nilai 80. Nilai 80 di mana? Nilai 80 kita letak di sinilah. 80. Jadi kalau kita tengok kepada kedudukan yang ni, 120 dan 80 ni disambung secara bersiri. Okey. Jadi kalau sambung secara bersiri, kita akan tambah dalam bentuk songsangan. Di 120 kita namakan sebagai C6. C6 adalah songsangan 120 tambah 1/80, dan kita invertkan balik. Jadi kita akan dapat nilai yang ini, yang di sini adalah 48. Jadi apa yang tinggal nanti adalah, jadi kalau kita lihat bahawa 12 ni dan nilai yang bentuk kuning ni, dia akan disambung secara selari. Jadi apa yang tinggal ialah 12. Ini masih 12. Jadi kalau agak sukar untuk faham, boleh lukis semula. Boleh lukis semula lah. Jadi kedudukan ini adalah 48. Jadi kalau kita tengok bahawa 12 dan 48 disambung secara selari. Jadi apakah nilai dia? Jadi 12 dan 48 disambung secara selari, jadi nilai dia adalah nilai hasil tambah. Iaitu katalah kita namakan ni untuk kawasan sini, kita namakan sebagai C7, iaitu 12 tambah dengan 48. Jadi kita akan dapat lebih kurang 60. Dan terakhir adalah nilai 60 lah. 60 dan juga nilai asal tadi adalah nilai 12. Jadi kita punya C equivalent, kerana dia sambung secara sesiri, ambil dia punya songsangan 1/12 tambah 1/60. Kita songsangkan, jadi kita akan dapat lebih kurang 10 mikrofarad. Kenapa mikrofarad? Pasal asal ni nilai-nilai ni adalah nilai dalam mikrofarad.